termasuk hubungan dengan alam, termasuk daripada sebahagian daripada keimanan. Bahkan dimasukkan dalam sifat paling rendah, level keimanan yang paling rendah ialah kamu menyingkirkan gangguan di jalanan. Maksudnya misal ada sampah orang, kita tolong buangkan dalam tong sampah. Itu iman paling rendah. Baik, sampah orang kita tolong buangkan. Macam mana kalau kita buang sampah kita pula? Iman kita gimana? Hilang. Kalau tadi iman yang paling rendah, tolong buang sampah orang, sekarang sampah kita buang. Maknanya kita sebenarnya lemah iman kita. Walau sekecil-kecil kulit-kulit, gula-gula, tisu, kadang kita rasa benda tu simple. Orang beriman takkan sedikit pun mencemarkan alam sekitar. Apalagi baru ni di Selangor kan ada kes sungai yang tercemar. Itu jawablah doa Allah. Macam mana ramai orang yang terlibat. Jadi kita tu sangat menjaga alam sekitar kita. Kalau boleh kita tak mau merosakkan sama sekali. Dan kita tak mau juga menambahkan bilangan-bilangan sampah. Cuba cek sampah kita tiap-tiap hari masuk ke sampah. Itu sebenarnya sampah ke bukan? Itu belum kira sampah makanan. Makanan di Malaysia ni kan makanan yang dibuang setiap hari itu boleh memberi makan kepada 8 juta manusia. Kita nak jawab apa depan Allah? Ketika ada manusia yang kemudian menuntut di hadapan Allah, kami dulu tak dapat makan kat dunia sebab bahagian kami dah diambil oleh kita. Kita ambil bahagian dia sebab apa? Kita beli makanan banyak-banyak, lepas tu kita buang. Sebab makan ni kita bukan kira kita mampu beli banyak, kita beli banyak. Dah, kita kena beli apa yang kita perlu. PKP baru ni, roti habis kat kedai. Dan saya sepanjang PKP berapa bulan, sekali je dapat beli roti. Setiap kali pergi tak ada, habis. Rupanya berapa bulan lepas tu keluar berita banyak roti-roti dibuang di dalam tong sampah. Expired. Maksudnya kita beli dalam keadaan tidak memerlukan sebenarnya. Dan kita bimbang sifat ini sebenarnya ada sikit petanda. Kita boleh cek diri kita. Kalau kita nak cek, kita ni kan disebutkan bahawa kebanyakan daripada pengikut Dajjal adalah wanita dan kanak-kanak. Satu yang perlu difahami, bila sebut wanita dan kanak-kanak bukan makna lelaki boleh lega. Sebab bila wanita dan kanak-kanak itu yang ada dalam rumah si lelaki itu, maknanya ayah tu ada isteri dan anak-anak yang jadi pengikut Dajjal. Agak-agak ayah dia akan ikut juga. Sebab bila seorang suami membiarkan akhlak agama isteri dan anak dia terkontang-kanting sehingga isteri dan anak-anak tu mempunyai akhlak yang layak jadi pengikut Dajjal, maka suami itu confirm ikut juga. Sebab suami tak didik isteri dan anak-anak dia. Sebab itulah yang Nabi ingatkan ialah isteri, wanita dan kanak-kanak yang banyak jadi pengikut Dajjal, supaya lelaki beware, ambil perhatian. Sebab bila kata isteri dan anak-anak, dia kena rasa, oh ini dalam rumah aku ada ni isteri dengan anak-anak aku kena pastikan mereka bukan pengikut Dajjal. Sebaliknya kalau Nabi kata yang banyak ikut Dajjal orang lelaki, perempuan santai. Sebab aktiviti ataupun kita kata proses mendidik lelaki bukan tanggungjawab wanita. Bukan tanggungjawab isteri untuk mendidik suami. Cuma kita perlu pernah bahaskan, walaupun bukan tanggungjawab isteri untuk mendidik suami, tapi tetap saja kita mendidik sebagai tanggungjawab kita sesama Muslim. Bukan maknanya tengok suami tak sembahyang, tengok suami subuh tidur kan, kita kata endalah bukan tanggungjawab aku pun. Bukan gitu. Sebab dia kan sesama Muslim. Cuma tahap tanggungjawabnya tak sama dengan tanggungjawab suami mendidik isteri. Jadi maknanya suami mendidik isteri boleh sampai tahap rotan, sebab dia memang ada tanggungjawab khusus betul-betul untuk mendidik isteri dan anak-anak. Tapi tanggungjawab isteri mendidik suami tak boleh sampai rotan suami. Sebab tanggungjawabnya tak sama. Level tanggungjawab dia tak sama. Kita tetap bertanggungjawab, tapi dia sama macam tanggungjawab kita kepada jiran, kepada sesama Muslim. Kita boleh menasihati, kita boleh berfikir macam mana cara kita nak berdakwah supaya orang tu terima. Tapi kita tak ada kuasa sampai tahap rotan. Tiba-tiba subuh-subuh pegang rotan. Orang subuh, kenapa ni? Saya nak didik abang. Itu bukan dia. Sebab kita ada had kita. Jadi maknanya bila kita katakan bahawa wanita dan kanak-kanak itu banyak yang mengikut Dajjal, itu kenapa? Salah satu sifatnya, sifat wanita itu banyak materialistik. Materialistik ni yang bahaya. Baik, kemudian satu keadaan di mana banyak orang akan ikut Dajjal itu ialah ketika mana kemarau panjang, tak ada makanan di tempat kita selama dalam tempoh yang sangat panjang. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahawa makanan bagi orang beriman pada ketika itu ialah zikrullah. Zikir saja kita boleh kenyang, tak payah syait roti.
Tak payah makan nasi, kita kenyang. Sebab apa? Sebab memang tak ada makanan. Dan waktu itu yang hanya ada makanan satu-satunya adalah Dajjal. Di istana Dajjal penuh dengan makanan-makanan yang mewah. Waktu itulah dia akan tawarkan kepada kita semua untuk ikut dia. Kalau nak makan, ikut dia. PKP baru ni saya jadi satu tempoh ujian kepada kita. Adakah kita termasuk golongan yang cukup bimbang bila tak ada makanan? Kita risau sangat bila tak ada makanan. Saya tengok bimbang keadaan kita di Malaysia ni yang sangat suka dengan makanan. Kat Malaysia ni memang makan tu, tengoklah masuklah makanan dari negara mana pun, laku semua. Negara mana tak ada makanan dia kat Malaysia? Kita kata dari Arab ada, makanan India ada, makanan Cina ada, makanan Jepun ada, makanan Indonesia ada, makanan Thailand ada. Semua laku, penuh lah ke restoran. Kalau kita pergi sesetengah negara, kita pergi tempat tu, tak jumpalah nasi kita. Dia ada makanan negara dia je. Maknanya apa? Negara dia tu memang makan dia yang tu lah. Kita ni semua kita pedai. Semua habis, masuk. Daripada yang fresh sampai yang dah busuk. Udang, daripada udang fresh kita makan, sampai udang tak boleh makan dah jadi belacan. Masuk perut juga. Masuk semua, tak ada yang tersisa. Tapi kemudian akhirnya kita jadi macam sangat suka dengan makanan dan kita jadi ketakutan bila tak ada makanan. Itu yang baru di negara kita masa musim PKP ialah masak apa tak jadi. Makan juga. Keadaan ini membimbangkan sebab kita bimbang itulah keadaannya Dajjal. Bagaimana Dajjal membentuk follower dia. Follower dia adalah orang yang suka makan. Orang yang risau sangat kalau tak ada makanan. Kita PKP baru ni boleh menjadi iktibar kepada kita. Andai kata dalam tempoh itu yang paling kita bimbang ialah makanan, maka kita bimbang kita boleh termasuk dalam follower Dajjal. Jadi boleh, kita masih ada masa. Mujur Allah tak datangkan Dajjal yang betul. Kalau Dajjal betul datang, kita jadi macam tu, terkejut tiba-tiba, akidah kita rosak. Tapi sekarang Allah datangkan bencana kecil yang menjadi ujian kepada kita. Kalau itulah sikap kita hari itu, maka cepat-cepat baiki supaya kalau Dajjal betul datang, kita takkan jadi follower dia. Makanan bukan benda nombor satu yang ada dalam fikiran kita. Dan dalam peti ais tu jangan sampai ada makanan basi. Makan ni proses dia, kalau sampai tahap kita makan, hikmah makan berjemaah ialah kita boleh habiskan makanan kita. Sebab itu salah satu sunnah yang sangat-sangat ditekankan dalam keluarga adalah makan sama-sama. Jangan makan seorang-seorang. Dan ikut suka bila lapar makan tak. Bila lapar, bila time makan, panggil semua untuk makan sama-sama. Dan akhirnya apa yang kita hidangkan tu kita boleh habiskan. Maknanya kalau dah sama-sama keluarga, kita tak adalah macam kat luar kita malu tengok karpak sebiji tinggal. Kan orang kita gitu kan. Tengok misal sepinggan sotong goreng tepung, maka ramai-ramai tinggal seketul tinggal. Sebab takut dikatakan kelaparan bila melicinkan makanan. Memang itu pun persepsi masyarakat kita.